Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat petang diucapkan kepada semua viewers ya yang berada bersama Mem Maziah pada petang ini. Ya, seperti biasa Mem Maziah akan bersembang di sini. Jadi kepada siapa yang ingin bersama dengan Mem Maziah, ya bolehlah bersama-sama dengan Mem Maziah, menemani Mem Maziah di sini ya. Kepada mereka yang terkurung dengan PKP, ya bolehlah bersama dengan Mem Maziah bersembang dan bolehlah ya respon supaya Mem Maziah lebih bersemangat. Okey, jadi hari ini kita akan sembang tentang 9 cara untuk membina daya ketahanan mental yang kuat, ya, ketahanan mental di sini. Memang saya tak tulis agaknya dia punya ketahanan mental ya. Tertinggal perkataan ketahanan mental. Ya, ketahanan mental. Kena betulkan nanti. Okey, hai. Siapa bersama dengan Mem Maziah? Apa khabar semua? Ya. Dari mana anda semua? Ya, terima kasih bersama dengan Mem Maziah. Jadi Mem Maziah sekarang berada dalam IG Biskocis ya, official HQ dan juga dalam Facebook official Biskocis official HQ. Jadi hari ini Mem Maziah nak sembang tentang 9 cara untuk membina ketahanan mental yang kuat ya. 9 cara untuk membina ketahanan mental yang kuat. Yang pertama adalah penjagaan diri yang baik ya. Kita kena tahu bagaimana untuk menjaga diri dengan baik dan ambil berat tentang emosi serta keperluan diri. Jadi untuk menjaga diri dengan baik, kita kena tahu keadaan semasa badan kita, kita kena tahu keadaan semasa emosi kita. Ya, dan libatkan diri dalam aktiviti yang menyeronokkan dan merehatkan minda. Okey, schedule install not now. Install now. Dia keluar je bila ni. Okey. Jadi itu adalah yang pertama. So yang pertama adalah penjagaan diri yang baik. Ya, untuk jaga diri kita kena tahu status keadaan diri kita, emosi kita, dan kita kena libatkan diri dengan perkara-perkara atau aktiviti yang menyeronokkan dan merehatkan minda serta merehatkan minda. Okey, di samping itu, yang kedua, walaupun dia berkaitan dengan kesihatan mental, ya, kita juga kena menjaga kesihatan fizikal ya, supaya kalau kesihatan fizikal kita terjejas ya, ini akan menyebabkan badan kita mungkin rasa sakit ataupun rasa letih ya, rasa tidak bertenaga, tidak bermaya dan sebagainya. Okey, Mem Maziah kena buka ni sekejap lah. Cancel. Okey. Oh, patutlah. Tak ubah. Okey, mungkin tak save tadi. Okey, yang kedua tadi adalah menjaga kesihatan fizikal. Ya, walaupun kesihatan fizikal dan mental, tapi kalau kita tak jaga kesihatan fizikal kita, maka ya, dia akan menjejaskan kesihatan mental. Contohnya kalau keadaan fizikal kita rasa sakit, ya. Thank you sharing. Terima kasih sharing.
Okey, kalau kita tak jaga kesihatan mental kita, ia akan menjejaskan jika kita tidak jaga kesihatan fizikal, dia akan menjejaskan kesihatan mental. Contohnya, ya katakanlah fizikal kita rasa sakit, ya, rasa sakit dan ini kalau berpanjangan lebih teruk, ya, kalau kita tak jaga, kita akan rasa letih, tidak bermaya dan sebagainya. Ini akan menjejaskan kesihatan mental. Ya, kita akan rasa sedih. Hai Zuraida Kamaluddin, terima kasih menemani Mem Maziah pada petang ini. Apa khabar? Assalamualaikum. Ya, saya sekarang berada di IG dan juga di Facebook. Ya, hai. Ya, selamat semoga sihat semuanya. Jadi hari ini kita nak sembang tentang 9 cara untuk membina ketahanan daya tahan mental. Memang saya tertinggal daya ketahanan mental tajuk tu. Nanti lepas ni Memazia ubah ya. Hai. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya belajar untuk melihat potensi diri serta positif. Jadi kita kena sentiasa lihat potensi diri, apa yang kita boleh buat, ya, dan kita hendaklah bersikap positif. Tapi sepanjang Memazia bersembang pada petang, ya, pukul 5.30, ya, pada agaknya dah sebulan dah Memazia sembang pukul 5.30, ya. Jadi sepanjang Memazia sembang itu tidak lari daripada kita mesti berfikiran positif, berada dalam circle positif. Jadi untuk kekuatan mental, ya, ketahanan mental, kekuatan mental, ya, untuk mengelakkan daripada kesan-kesan ya, ketahanan mental yang lemah. Jadi satunya adalah kita mestilah bersikap positif dan berada dalam circle yang positif, ya. Kalau tak berkaitan dengan mental saja, ya, kita kena ubah persepsi kita, kita kena ubah pandangan kita kena ubah penerimaan kita, supaya sentiasa dalam keadaan yang positif, sentiasa bersyukur, ya, sentiasa bersyukur. Apa ujian yang kita terima, kita hendaklah bersyukur, ya. Kalau kita bandingkan nanti, ya, memang ujian itu berbeza-beza, ya, antara seorang dengan seorang yang lain. Jadi ujian itu adalah untuk kita menjadi lebih beriman. Kalau kita tak uji, kita akan mendata saja. Jadi kalau kita tak diuji, maka keimanan kita mungkin tidak menjadi semakin tinggi, semakin kuat, ya. Jadi yang ketiga yang tadi adalah belajar untuk melihat potensi diri serta positif, ya. Jadi kita kita kena pasti potensi diri kita dan kita hendaklah belajar, ya, hendaklah mengambil pengalaman, ya, tidak mengelak dengan masalah. Jadi kita selesaikan semua masalah itu dengan rasional. Okey, hai. Terima kasih bersama Memazia. Okey, so yang keempat adalah sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki diri. Hai, Dezato, Baik Cahaya, hai. Terima kasih. Scoop Dad. Terima kasih Nolizawati menemani Memazia pada petang ini. Hai. Jadi yang keempat adalah mencari peluang untuk memperbaiki diri. Tajuk di atas tu Memazia tertinggal lah. Ya, 9 cara untuk membina daya tahan daya ketahanan mental tu situ. Hai, terima kasih bagi love, bagi like, terima kasih. Semangat Memazia. Terima kasih. Ya, terima kasih.
Uh, jadi tajuk tu tertinggal. Nanti lepas ni Mem Mazia akan ubah ya tajuk tertinggal ya untuk membina daya ketahanan mental. 9 cara. Okey, yang keempat tadi sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki diri. Jadi kita kena upgrade diri kita. Kita kena belajar, kita kena cari pengalaman. Jadi pengalaman ini biasanya kita selesaikan isu-isu ataupun ujian yang kita hadapi, ya. Kita selesaikan masalah yang kita hadapi, krisis yang kita hadapi, itulah yang kita akan dapat pengalaman. Dari situlah kita akan dapat pengalaman dan dari situlah kita dapat memperbaiki diri kita. Sebenarnya semasa kita menyelesaikan masalah, ya, kita menghadapi ujian, itu sebenarnya kita sedang kalau kita berjaya atasi masalah ataupun krisis ataupun ujian yang kita hadapi, itu akan menyebabkan kita menjadi semakin baik, ya. Kita ada pengalaman semakin bertambah, ya, ketahanan diri semakin bertambah, ilmu semakin bertambah, ya, semua bertambah. Hai Fika, Azmir, terima kasih bersama dengan Mem Mazia, Nadia. Ya, terima kasih stop by dalam page ini. Yang ini Facebook, dia susah sikit nak tengok nama. Ada bersama dengan Mem Mazia, ya. Hai. Bersama dengan Mem Mazia. Jadi hari ini kekuatan mental, ya, 9 cara untuk membina daya tahan mental. Jadi untuk topik petang ini, ya, jadi kita bolehlah bersama dan kita buka minda kita. Tapi sebenarnya semua ini kita telah alami, kita telah ketahui, ya. Cuma kita bila kita sembang, dia akan highlightkan dan kita akan dapat celik akal, insya-Allah, bagaimana untuk mengatasi ujian ataupun halangan ataupun masalah yang kita hadapi. Okey, yang keempat tadi, sentiasa mencari peluang untuk memperbaiki diri. Okey. Dan yang kelima, tukar persepsi terhadap masalah. Jadi tukar persepsi. Jadi kalau boleh, kita kalau terima apa-apa masalah, ya, kita seharusnya menerimanya dengan hati terbuka, ya, dan kita cuba selesaikan masalah itu. Dan kalau boleh, kita persepsi kita, ya, janganlah kita anggap masalah itu besar. Ya, kadang-kadang kecil saja masalah itu. Kadang-kadang kita memperbesarkan masalah. Jadi kalau kita tukarkan persepsi, ya, kita ya, masalah yang kita anggap besar tu kita tukarkan kepada Allah, boleh diselesaikan, insya-Allah, dengan izin Allah dapat diselesaikan. Jadi dia akan jika kita rasa masalah itu besar, dia akan menjadi besar, ya. Dia bergantung kepada kita, ya. Kalau kita rasa masalah itu kecil, dia akan jadi kecil sebab itu adalah persepsi. Semuanya adalah persepsi, ya. Begitu juga masalah ini pada orang lain besar, pada kita kecil. So itu menunjukkan persepsi, padahal masalah itu adalah benda yang sama, ya. Benda yang sama, masalah yang sama. Tetapi penerimaan kita terhadap masalah itu yang penting, persepsi kita. So kalau kita berterimanya dengan tenang, ya, terimanya dengan tenang dan kita hadapinya dengan bijaksana, insya-Allah kita akan dapat atasi masalah yang kita hadapi dan insya-Allah itu akan menjadi pengalaman kepada kita. Dan itu akan menjadi kekuatan kepada akan membina daya tahan mental kita. Ya, lagi banyak. Hai, I am Syahir. Ya. I'm Syahid. Terima kasih menemani Mem Mazia pada petang ini.
Diharap semuanya sihat, ya. Sihat sejahtera. Kita kena tahan mental kita. Dengan krisis sekarang ini, kalau kita lihat IG, kita lihat Facebook, semuanya sekarang ini kita dalam krisis politik. Ya. Jadi kita hendaklah bertenang. Ya. Jadi kita hadapinya dengan tenang. Ya. Kalaulah orang berpiket, mengadakan dalam IG, dalam Facebook, memang saya tengok baju hitam dan sebagainya. Okey, kita kena, pada ketika ini kita hendaklah bertenang sebab kita menghadapi krisis pandemik. Jadi dalam krisis pandemik ini kita sudah pun berada pada tahap yang tertekan. Ya, jadi tertekan. Jadi bila dalam keadaan tertekan, segala perubahan apa yang akan berubah itu akan menambahkan tekanan. Ya, bila berubah, kita akan keluar daripada zon selesa. Kita bukannya selesa sekarang, tapi dalam contohnya politik sekarang, ya. Kita sekarang ini bila tiada perubahan, kita dalam keadaan zon selesa. So untuk politik, kalau kita boleh kekalkan dalam keadaan zon selesa, sebab kita sekarang menghadapi tekanan disebabkan oleh pandemik. Jadi tekanan itu kita sudah alami, ya. Di mana tekanannya? Ada tak kita nampak tekanannya? Tekanannya adalah kita kena hadapi PKP. PKP itu adalah satu perubahan terhadap hidup kita, gaya hidup kita, kemudian cara hidup kita yang biasa jadi normal baru kita panggil, itu pun sudah ada perubahan. Jadi kita tahu bahawa setiap kali perubahan kita akan hadapi tekanan. Ya, dan tekanan itu ada, tapi bagaimana kita menghadapinya, menerimanya, semuanya adalah bergantung kepada persepsi kita. Banyak bergantung kepada persepsi. Kalau kita anggap itu adalah satu perkara yang besar, dia akan jadi besar. Kalau kita anggap itu adalah kecil saja, kita duduk di rumah, ya, lebih selamat jika dibandingkan kita berada di luar, ya, sebab nyawa kita tidak boleh ditukar ganti. Ya, katakan yang lain kita boleh usaha, tapi nyawa kita tidak ada dua. Ya, ada satu saja nyawa. Jadi kita kena jaga nyawa kita, ya, daripada pandemik COVID-19 ini. Ya, sebab kita dapati ramai yang telah meninggal dunia. Jadi itu pun menjadi tekanan, memang tekanan, tetapi sekarang kalau boleh kita anggap itu adalah okey, kita kena hadapi. So, apa yang tidak boleh berubah, ya, kita kena hadapi. So, kita kena hadapi, kalau boleh kita kena hadapi dengan tenang, dengan bijaksana. So, kalau katakan yang terbaik adalah PKP, maka semua rakyat Malaysia harus menerimanya dengan hati terbuka. Kita akan jadi tenang. Kita akan rasa masalah itu adalah masalah yang kecil. Kalau kita anggap PKP itu adalah satu masalah yang besar, sedangkan kita tidak tahu bahawa kalau kita tidak melaksanakan PKP, nyawa kita terancam. Ya, nyawa kita terancam. Jadi itu akan jadi masalah lain pula. Ya, kalau kita keluarga kita makin ramai terkena COVID-19, ya, mana yang ada ketahanan badan, ya, terhadap COVID-19 mungkin boleh survive. Tetapi apa yang terjadi kepada mereka yang tidak mempunyai imunisasi yang tinggi, ya, untuk menghadapi COVID-19. Jadi
kita kena hadapi dengan tenang dan kalau boleh jangan tambah perubahan lain. Sebab kalau ikut teorinya, setiap perubahan akan membuatkan kita tidak selesa. Bila kita tidak selesa, kita akan rasa tertekan. Ya, bila ada perubahan, kita rasa tidak selesa. Itu bukan normal baru. Ya, ketidakpastian itu adalah ketidakselesaan dan itu akan menyebabkan tekanan. Jadi akan menambah satu lagi tekanan. Ya, cukuplah dengan pandemik saja. So, kita hadapi dulu satu persatu. Kalau pada Memazia lah, kalau kita lakukan perubahan pun, ya, kita sudah pun berubah bila beberapa tahun yang lepas. Kita telah pun kerajaan yang pembangkang sebelum ini sudah pun diberi peluang dan kita sudah pun mengetahui sejauh mana keupayaan mereka dan kerajaan sekarang pun kita sudah tahu keupayaan mereka. Jadi pada Memazia lah, ya, pada saat sekarang, ya, walaupun ditimbang tara mana yang baik, mana yang buruk, ya, kerajaan mana yang baik, kerajaan mana yang tak baik ataupun kurang baik, lebih baik jangan buat perubahan pada ketika ini sebab perubahan akan menyebabkan lebih banyak tekanan. Lebih banyak ketidakselesaan kepada kita semua. Sebab kecualilah kita sebelum ini belum pernah diperintah oleh pembangkang sekarang. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita sudah pun diperintah oleh pembangkang sekarang dan kita sudah pun mengetahui sejauh mana keupayaan mereka. Ya, kita tahu keupayaan mereka setakat mana. Kita sudah pun mengalami dewan pemerintahan pembangkang sekarang dan kita sekarang sedang melalui pemerintahan kerajaan sekarang. So, kita sudah tahu tahap mana, ya, manusia boleh memerintah, iaitu rakyat Malaysia menjadi pemimpin, sejauh mana rakyat Malaysia pembangkang ataupun kerajaan. So, dalam keadaan sekarang kita menghadapi pandemik. Ya, menghadapi pandemik, rakyat sudah dalam keadaan tidak selesa. Ya, tidak selesa. Dan ya, kalau kita tukar sekarang pun dia tidak memberikan apa-apa kesan yang besar. Ya, kita terpaksa juga hadapi pandemik dan kalau ada perubahan, jadi kita kena start dari zero, from zero again. Ya, jadi kita akan menghadapi ketidaktentuan dalam satu COVID-19, satu lagi adalah perubahan kerajaan. Itu Memazia sentuh sikit politik lah. Tapi Memazia secara umum, ya, cuma Memazia tak suka perubahan berlaku sekarang. Ya, sebab rakyat sudah dalam keadaan tertekan disebabkan oleh pandemik yang kita sama-sama hadapi sekarang, pandemik COVID-19. Hai Al-Khair Muhammad, terima kasih bersama Memazia. Sebab itulah Memazia pilih tajuk ini. Ya, tajuk berkaitan dengan mental. Ya, bukannya kita semua sakit mental, tetapi ya, kita menghadapi tekanan dan bagaimana kita dapat ease ourselves, meringankan. Bagaimana nak meringankan tekanan yang memang dah ada tekanan. Sebab COVID-19. Hai Hanajo, Anat, terima kasih bersama Memazia. Ya, apa khabar semua? Apa khabar? Semoga ya kita berada dalam keadaan tenang. Ya. Dan kita buat keputusan dengan rasional, tidak dengan emosi. Ya, jangan buat tindakan yang emosional. Kita hendaklah dalam keadaan buat keputusan dalam keadaan rasional, ya, bukan dipengaruhi oleh emosi. Kena fikir baik buruk. Okey, itu adalah yang kelima, tukar persepsi anda terhadap masalah. Jadi masalah itu janganlah kita
fikir itu masalah yang besar. Kalau kita fikir besar, dia akan jadi besar. Kalau kita benda yang sama kita fikir kecil, dia akan jadi kecil. So, ya, kita hendaklah tukar persepsi kita. Okey, dan kita hendaklah lihat dari sisi positif. Hai Nadia Amira, terima kasih stop by di page ini bersama Memazia. Hai. Okey, seterusnya adalah yang keenam, mengenal pasti apa yang boleh diubah dan apa yang tidak boleh diubah. Iaitu mengenal pasti apa dalam kawalan kita dan apa yang luar kawalan kita. Apa yang luar kawalan kita. So, kita kalau boleh, kalau kita tahu yang mana kita bawa dalam kawalan kita, iaitu kita boleh ubah, itu saja yang kita ubah. Kita ubah diri kita. Tapi kalau kita juga kena tahu apa yang tidak boleh diubah, iaitu luar kawalan kita. So, kalau kita fikir, kita meletakkan fokus kita kepada sesuatu yang luar daripada kawalan kita ataupun apa yang kita tidak boleh ubah, itu akan membebankan kita, akan membuatkan kita stres. Sebab kita nak ubah yang kita tak boleh ubah, luar daripada kawalan kita. Kita nak ubah, contohnya, kita nak ubah perangai orang sekeliling kita. Kita nak ubah orang. Kita nak ubah orang tu adalah itu luar daripada kawalan kita. So, apa yang kita boleh buat ialah kita ubah diri kita supaya orang lain melihat sisi baik kita dan dia berubah dengan cara kita ubah diri kita. Dengan cara kita melakukan perubahan yang positif menyebabkan dia menerimanya dengan positif. Mula dengan kita dulu. Jangan kita nak ubah orang, tak boleh nak ubah, kita stres. Itu hati orang. Hati orang. Hati kita pun bukan milik kita. Contohnya, hati kita bukan milik kita, maknanya hati kita adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, Engkau ampunlah dosaku, supaya kita tidak fikir benda yang negatif. Kita doa kepada Tuhan. Sebab hati kita pun adalah milik Allah. Jadi kita berdoa supaya kita menjadi positif, menjadi menjadi muslimin dan muslimat yang baik. Itu kita kena doa. Kita kena doa amalan kita diterima. Kita kena doa niat kita itu sentiasa baik. Kita kena doa. So, apatah lagi orang lain. Kita sendiri pun kadang-kadang naik turun kita punya iman. Ini kan pula orang lain kita nak ubah. Jadi yang mana yang luar daripada kawalan kita, yang mana kita tidak boleh ubah, jangan fokus. Jangan fokus sangat. Jangan fokus dan akan menyebabkan kita stres. Sebab kita mengharapkan sesuatu yang di luar keupayaan kita. So, kita kena pasti mana yang kita boleh ubah ataupun dalam kawalan kita, mana yang kita tidak boleh ubah ataupun di luar kawalan kita. Hai, terima kasih Daniel. Terima kasih bersama Memazia. Okey. So, yang ketujuh
Ya, letakkan matlamat dan beri penghargaan kepada diri sendiri. So, kita ubah diri kita. Kita letakkan matlamat, ya, kita kena ada matlamat. Ya, kena ada matlamat, kena ada apa kita kita hendak dalam hidup ini. Ya, niat kita, apa niat kita. Ya, itu yang penting, niat kita. Ya, dan apakah matlamat kita, niat kita hidup di muka bumi ini. Itu yang penting. Dan memberi penghargaan kepada diri sendiri. Ya, sentiasa bersikap positif lah. Ya, sentiasa ya bersyukur. Ya, penghargaan pada diri sendiri. Okey, saya berjaya. Letak sini tangan sini, saya berjaya. Saya kaya dan berjaya. Sebab ya, segala yang kita fikirkan, segala yang kita niatkan, segala yang kita buat, segala yang kita rasa, segala yang kita cakap, segala yang kita buat, itu adalah niat. Ya, doa kita. Itu adalah doa kita. So, kalau kita bagi penghargaan pada diri kita, itu yang kita fikirkan, itu adalah doa kita. Iaitu be, do, have. Ya. Be, apa yang kita tu ada, yang kita buat, kita akan dapat itu. So, jadi kita kena jaga ya niat kita. Kita kena jaga niat kita supaya sentiasa niat yang baik. Pertama sekali kita kena niat kerana Allah. Kemudian ialah kita buat baik, ya, niat kita buat baik. Dan tak boleh full stop situ saja. Ya, kita buat baik kerana Allah. Kita tak boleh niat baik macam nak buat baik, nak berhikmat, full stop. Tak selesai di situ. So kita kena buat baik kerana Allah. Jadi memang kita niatnya buat baik. Tetapi kalau kita niat saja buat baik, kita akan mengharapkan balasan. Ya, kita biasanya kalau kita niat, hai, terima kasih. Hai Nadia Rosli, terima kasih bersama saya Muhammad Zulhelmi rasanya. Maaflah kalau memang Zia silap sebut, ya. Sebab nama, sebab bersambung kan. Kadang-kadang tak ada, ya. A-E-I-O-U tu susah sikit nak sebut. Okey, so penghargaan kepada diri sendiri. Jadi itu adalah penting. Ya, sangat penting. Kita membantu orang, ya, niat kita nak bantu orang. Kalau kita nak bantu orang saja, kalau kita tidak di akhir ayat kita itu, kita tidak letak membantu orang kerana Allah Ta'ala, ya, kita manusia biasa akan mengharapkan balasan. Of course, dengan Allah pun kita mengharapkan balasan, iaitu kita mengharapkan syurga. Ya, kita mengharapkan syurga dari Allah. Itu adalah yang balasan yang kita harapkan dari Allah. Kita doa, ya. Jadi sebab itulah kita buat kebajikan, ya. Kita mesti tambah hujung ayat tu, niat kita itu dalam minda sedar kita tu mesti buat dengan keadaan sedar. Ya, tak boleh buat saja tanpa ada dalam keadaan sedar. Kita kena buat dalam keadaan sedar, iaitu kita tolong, ya, kita bantu buat kebajikan kerana Allah. Kita sedar kita buat itu kerana Allah. Kadang-kadang kita buat aja, buat baik, ya, buat baik, tapi kita kadang terlupa, ya, bahawa kita buat itu juga adalah kerana Allah. Dan ini akan menjaga hati kita. Dia akan membuatkan mental, daya ketahanan mental kita menjadi
kuat. Ya, sebab kita tidak mengharapkan balasan daripada orang yang kita tolong, orang yang kita bantu. Kalau dapat balasan, itu adalah bonus. Itu adalah bonus bagi kita. Ya, kalau kita buat baik, kita dapat balasan, itu adalah bonus bagi kita. Yang kita harapkan adalah kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hai, Dania cute. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Hai Syuhada. Terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Ya, jadi itu adalah penting. Ya, dari siri-siri yang lepas, episod-episod yang lepas pun tidak boleh lari daripada, kalau mental, tidak boleh lari daripada kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hubungan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi tak boleh lepas kalau berkaitan dengan mental, berkaitan dengan kesihatan mental, tidak boleh terasing. Ya, hubungan atau kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu kita tidak boleh asingkan. Dia memang sekali. Baik, tu ada apa tu? Kita punya ultimate goal kita. Okey, so yang ke-8. Kita ada 9, yang ke-8. Yang ke-8. Hai Naufal Abdullah, terima kasih singgah di page ini. Terima kasih. Ya, Mak Mazia akan bersiaran pukul 5.30 biasanya. Semalam je awal sikit. Awal sikit semalam pukul 5. Hari ni pukul 5.30. Biasa Mem Mazia pukul 5.30 lah. Okey, terima kasih bersama dengan Mem Mazia. Ya, Mem Mazia di sini ya ingin berkongsi pengalaman, fikiran, buah fikiran, ya. Kenapa Mem Mazia berkongsi? Sebab ilmu itu, kalau kita beri ilmu, yang akhirnya adalah kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak mendapat keberkatannya, kita nak dapat ya diterima, ya, amalan kita diterima itu. Jadi kalau Mem Mazia sampaikan tak ada orang menerima, maka kalau beri tak ada terima, tak adalah pemberian. Sebab syaratnya kalau beri kena terima. Kalau beri tak terima, jadi tak sampai nak beri pada siapa. Jadi Mem Mazia ucapkan ribuan terima kasih kepada viewers kerana Mem Mazia dapat berkongsi ya pengalaman Mem Mazia, pengalaman hidup, ya, pengalaman hidup ya sebagai guru, ya, dah berakhir dengan pengetua guru selama 35 tahun, ya. Jadi tu pengalaman-pengalaman itu Mem Mazia biasa kongsikan dengan student, dengan cikgu, ya. Sekarang ini Mem Mazia dah pencen cari, maka di sinilah platform Mem Mazia untuk berkongsi ilmu. Dan kalau katakan ada komen ataupun ada nak tambah mana yang Mem Mazia kurang, dialu-alukan untuk tinggalkan komen supaya Mem Mazia dapat baca dan buat penambahbaikan. Okey? Jadi Mem Mazia pun sedang belajar untuk buat live ni sebenarnya. Ya, buat live. Banyak lagi Mem Mazia tak belajar. TikTok belum belajar lagi. TikTok baru belajar buat story, live, post. Tapi TikTok belum mahir, Twitter belum mahir lah. Tapi kalau Instagram itu boleh juga sikit-sikit, lebih kurang sama kan. YouTube boleh sikit-sikit, tapi TikTok belum lagi. Belum lagi. Mem Mazia nak belajar juga TikTok. Hai Kes Roses, terima kasih bersama Mem Mazia. Okey, dan
Dan yang ke-8 yang ke-8, yang tadi yang ke-7, yang ke-8, ambil tindakan setelah menilai buruk dan baik. Okey, ambil tindakan setelah menilai buruk dan baik. Okey, dalam episod-episod yang lepas, ya, Memazia ada sebut sedikit bagaimana untuk membuat keputusan. Ya, bagaimana kita nak buat keputusan dari masalah sehingga kita buat keputusan. Ya, Memazia dah sembangkan pada episod yang lepas, ya. So ini tidak lari daripada sama dengan ambil tindakan setelah menilai buruk dan baik. Ya, itu adalah untuk yang ke-8, cara untuk bagaimana untuk membina daya ketahanan mental, ya, yang kuat, ya. So kita hendaklah sebelum membuat tindakan, ya, tindakan kita hendak menilai buruk dan baik. Jadi sebelum ambil tindakan, ya, kita kena kita kena kaji dulu masalah, ya, masalah yang kita hadapi, masalah yang perlu diselesaikan, ya, sebelum kita ambil tindakan. Jadi sebelum ambil tindakan itu, kita kena, dalam proses membuat keputusan, dia bermula dengan kita senaraikan dulu, ya, apa maklumat. Ini kita recap balik, ya, bagaimana nak buat keputusan. Kita menilai kita kumpul dulu maklumat yang ada berkaitan dengan masalah yang kita hadapi. Senaraikan semua maklumat yang kita ada. Ya, kalau kita buat penilaian tanpa maklumat yang cukup, ya, akan terjadilah macam kes, ya, Abid Liu, Caprice dan siapa yang seorang lagi tu, Nadil, ya. Dia di mana maklumatnya tak lengkap, ya. Maklumatnya tak cukup sebelum dia buat keputusan ataupun dia buat tindakan. Dia akan jadi macam itu. Jadi sebelum kita buat keputusan tindakan, ya, sebelum kita buat keputusan, kemudian tindakan. Jadi yang ini nombor 8 ni, ambil tindakan setelah menilai buruk dan baik. Jadi untuk ambil tindakan setelah menilai buruk dan baik, itu adalah dia bermula dari proses untuk membuat keputusan. Jadi untuk membuat keputusan, dia ada proses, iaitu proses yang pertama adalah mengumpul maklumat dulu. Kalau kita tak cukup maklumat, kita akan buat keputusan yang silap, maka tindakan kita akan silap, membawa risiko yang mungkin menjejaskan hidup kita. Jadi sebelum ambil tindakan, ada proses membuat keputusan. Jadi proses membuat keputusan yang pertama adalah kita kumpul maklumat dulu. Ya, kumpul maklumat, semua maklumat kita ada, barulah kita menilai, ya, masalah yang kita hadapi. Menilai masalah yang kita hadapi, kemudian, ya, apakah kita senaraikan, apakah pilihan-pilihan tindakan yang boleh kita ambil. Apakah pilihan-pilihan. So di sini kita kena senaraikan banyak alternatif. Ya, alternatif keputusan yang perlu kita ambil. Kita senaraikan dulu. Okey, bila senaraikan alternatif keputusan yang mungkin kita boleh ambil, kita senaraikan, dan setiap keputusan itu kita kena senaraikan baik dan buruk. Setiap pada pilihan keputusan yang kita senaraikan. Setiap itu kita kena senaraikan. Ini baiknya macam mana? Kita timbang tara baik dan buruk, dan lepas kita setiap pilihan keputusan itu kita senaraikan dan kita nilai baik dan buruk, barulah kita pilih yang terbaik, ya. Daripada senarai pilihan keputusan yang kita senaraikan itu, kita pilih yang terbaik, yang memberikan banyak kebaikan daripada keburukan. Sebab setiap keputusan yang kita buat itu, dia tidak ada absolutely 100% baik. Tak ada.
Even kan Abid Liu pun, Ustaz Abid Liu, dia buat keputusan yang terbaik pun, ya, dia menderma dengan duit dia pun, ada tak orang 100% menerima? Buat baik macam tu pun keluarkan duit sendiri, ya, bukannya minta duit dengan kita. Itu menunjukkan bahawa tidak ada yang absolutely 100% orang terima. Baik. Tak ada risiko. Tak ada perkara yang tak baik berlaku. Kalau kita menilai sesuatu pilihan untuk kita ambil tindakan itu. Itu kita kena ambil kira, ya. Tapi kita kena timbang dengan akal yang waras, dengan dengan rasional, ya. Selepas kita senaraikan kemungkinan pilihan-pilihan tindakan yang kita nak ambil, ya, baik dan buruknya setiapnya, kalau kita timbang, kalau ambil ini baiknya macam mana, kita ambil yang kita rasakan paling memberikan kesan baik yang lebih banyak daripada buruk. Okey. Selepas itu, bila kita pilih yang itu, yang mana yang kita rasa akan memberikan impak baiknya lebih tinggi daripada kesan buruk, bila kita pilih itu, kita hendaklah redha lepas itu. Sebab kita dah timbangkan. Dan kita kena tahu bahawa tidak ada keputusan atau tindakan kita yang 100% tidak adalah baik dan tidak memberikan apa-apa kesan buruk. Tidak ada. 100% baik, 0% buruk tak ada dalam dunia ni. Okey. So, kalau kita buat keputusan, mesti ada juga kesan buruk. Tapi kita kena timbang lah. Hai Afifi Husna. Terima kasih bersama Mem Maziah. Ya, bersama dengan Mem Maziah. Kita sembang-sembang, bertukar fikiran. Ya, bertukar fikiran, bertukar persepsi, perspektif. Ya, jadi di sini Mem Maziah ajalah bercakap, ya. Kalau viewers, ini kan boleh tak? Wave. Boleh wave lah. Tak boleh lah yang lain. Boleh satu je. You wave. Boleh satu je wave. Yang tekan yang lain wave tak dapat. Belajar sesuatu. Hai, saya wave pada Afifi Husna. Yang lain tu tak dapat, bila wave satu je wave. Tak boleh nak wave yang lain, ya. Okey, tak apalah. Okey, hai. Okey. Ambil tindakan. Kemudian yang terakhir, yang ke-9, ya, membina hubungan yang baik. Ya, macam tadilah, membina hubungan yang baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, membina hubungan baik dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, membina hubungan baik dengan ibu bapa kita, membina hubungan baik dengan guru-guru kita yang mengajar kita, tak kira. Ya, kadang-kadang yang lebih muda tu adalah guru kita. Macam sekarang ini, Mem Maziah belajar IT ni. Nak tekan butang ni dengan orang yang lebih muda. Ya, itu adalah guru Mem Maziah, ya. Kalau kiranya dah berumur banyak pengalaman, ya. Tapi masih juga belajar, dan orang yang Mem Maziah belajar, dengan siapa Mem Maziah belajar, itu adalah guru Mem Maziah, terutamanya dalam IT ni. Ya, dalam social media ni. Banyak yang Mem Maziah tak tahu, jadi yang muda-muda lah yang jadi guru Mem Maziah. Jangan anggap kita dah berpengalaman, dah hidup berapa puluh tahun, 6 series. Kita masih juga belajar, ya, dengan orang muda. Jadi itu adalah guru, dan kita kena jaga hubungan baik dengan guru, kita kena jaga hubungan baik dengan, ya, ahli keluarga kita, dengan, ya, orang sekeliling, jiran dan sebagainya. Menjaga hubungan baik, ya, supaya kita dapat bantuan, sokongan emosi, ya, semangat, ya, orang keliling kita.
Hai Sofi Nahada. Hai. Terima kasih stop by. Mana-mana Memazia. Okey. So, itu kita kena jaga. Tapi dalam siri episod-episod yang lepas, ini tak boleh lari lah. Ya, kalau berkaitan dengan mental seperti mana yang Memazia sembangkan pada awal siaran pula. Sembang ini, ya memang tak boleh lari daripada menjaga hubungan ya dengan yang Memazia sebutkan. Okey, jadi itulah yang akan menyebabkan ketahanan mental kita lebih kuat ya, ketahanan. Tajuknya tertinggal lah. 9 cara untuk membina daya ketahanan mental lah sayang. Lupa, ya ke? Tak tertype di situ. Nanti Memazia ubah. Bukan Memazia ubah, Memazia tambah. Tertinggal. Ya, bagaimana 9 cara untuk membina daya ketahanan mental. Okey, ada input tak dari viewers? Viewers ni kadang-kadang lebih berpengalaman daripada Memazia. Hai. Harap memberi manfaat ya di musim PKP ni. Ya, di musim mana kita semua berada dalam keadaan tertekan. Tekanan yang kita terima itu bergantung kepada penerimaan kita. Kalau kita tekanan yang sama, kalau kita terima dengan ya rasa bersyukur, rasa dengan pemikiran yang positif, ya kita berada dalam circle positif. Hai Syamnur. Ya, terima kasih teman Memazia pada petang ini. Okey, so jadi skalanya adalah bergantung kepada persepsi lah, lebih pada persepsi. Kalau mental ya, kesihatan mental. Ya, kekuatan mental di sini. Ya, ketahanan mental, daya ketahanan mental. Ya, bergantung juga persepsi kita. Bagaimana persepsi kita, bagaimana penerimaan kita, bagaimana kita menerima secara positif ataupun tidak, kita menerima secara bersyukur ataupun tidak, kita menerima secara sedar ataupun tidak apa yang kita terima. Kita kena tahu apa yang kita terima itu kita boleh ubah ataupun tak boleh ubah. Ya, dalam kawalan kita ataupun bukan kawalan kita. Bila kita tahu, kita akan hadapinya dengan lebih tenang. Ya, kalau kita tak tahu, benda tu tak boleh ubah, kita cuba nak ubah, itu akan menyebabkan kita rasa tertekan. Ya, bila rasa tertekan akan jadi stres. Bila rasa stres akan jadi kecewa, gagal, sedih dan menyebabkan tak cukup tidur, tak dapat tidur, kita akan jadi keletihan dan seterusnya akan menyebabkan kemurungan ataupun ketahanan mental yang tidak kuat. Okey, ada dapat sesuatu tak? Dapat sesuatu? Semoga memberi manfaat kepada semua viewers yang stop by, yang dapat meluangkan masa dengan Memazia pada petang ini. Syukur alhamdulillah ya. Sebab Memazia dapat menyampaikan ya sedikit ilmu yang Memazia ada. Dan di sini juga Memazia belajar. Ya, Memazia sedang belajar. Itu yang Memazia ajar pada student Memazia. Kalau you nak dapat A+, you kena ajar orang. Itu yang Memazia ya beritahu kepada murid-murid yang dapat A. Ya, yang dapat A, kalau you nak dapat A+, dalam SPM lah ni, Memazia kan sekolah. Memazia akan beritahu macam ni. Kalau you nak dapat A+, pastikan you ajar orang. Kalau you ajar orang, you akan semasa mengajar, semasa berkongsi, ya, semasa berkongsi itu, bila nak terangkan sesuatu, otak kita akan teruja, akan memikirkan semua input-input.
Di situlah ya kualitinya untuk meningkatkan potensi diri ataupun prestasi diri. Ya, itu yang Memazah turunkan kepada murid-murid. Ya, itulah sebab tu ramai dapat straight A. Straight A kalau Memazah tiap-tiap tahun lebih kurang 39 orang SPM yang straight A. Yang straight A plus 3 orang. Maksudnya yang straight A itu semua A dicampur-campur. Ya, 39 orang. Tapi yang straight A plus, maksudnya semua mata pelajaran dia A plus. A plus, A plus, A plus, A plus, A plus. Fizik A plus. Kimia A plus. Maths tambahan A plus. Matematik. Itu A plus. Ya, kalau dia dapat A plus, dia kena ajar orang. So, dalam kelas biasanya, untuk yang A nak pergi A plus, ya kita akan latih murid ini supaya dia ke depan dan dia terangkan, dia dapat soalan ataupun permasalahan dan dia terangkan pada rakan dia. Itu kunci, ya, macam mana dapat A plus. Ya, dan adalah program-program lain, ya, program-program lain yang kita bagi. Ya, kemahiran-kemahiran lain yang kita bagi kepada murid-murid yang mana ya straight A plus 39 orang. Jadi kemahiran itu ya dari semua aspek, dari aspek sasiah, dari aspek ya attitude dia, quality attitude dia menentukan kurikulum dia. Okey. So sebenarnya banyak ya yang boleh dikongsikan. Ya, cuma kadang-kadang Memazah tak pasti. Ya, viewers Memazah ni cikgu ke ataupun usahawan. Hai Nur Faiza Hamzah. Tapi apa-apa pun semuanya boleh diaplikasikan sama ada dalam bidang perguruan ataupun usahawan. Okey, so kalau tak ada komen, Memazah mengharapkan komen lah. Kalau tidak, Memazah syok sendiri. Tak tahu tajuk ni relevan ataupun tidak. Tapi Memazah rasa relevan. Tapi viewers kata tak relevan, tapi tak ada feedback. So Memazah tak itulah, Memazah terima je. Ya. Okey. So sampai di sini saja. Nanti phone Memazah hang. Ya. Dah hampir 1 jam bersama dengan viewers. Terima kasih meluangkan masa bersama dengan Memazah. Yang baik itu ambillah jadi teladan, yang tak baik itu jadikan sempadan. Yang baik itu datang dari Allah, yang tak baik itu adalah datang dari Memazah sendiri. Semoga tidak mengguris hati, ya, dan dapat menerimanya dengan baik apa yang Memazah sampaikan. Mohon maaf sekiranya berkecil hati ataupun terkasar bahasa ataupun tingkah laku yang tidak menyenangkan kepada viewer semua. Ya, Memazah mohon maaf. Okey, so sekian saja. Hingga jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan selamat petang. Okay, bye.